أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama lagi menerusi kuliah kita tentang hutan yang mana pada minggu yang lepas kita telah melihat persoalan adakah hutang lebih baik ataupun tidak berhutang ini. Di akhir minggu lepas kita dah sebutkan bahawa tidak berhutang inilah yang lebih baik. Sesiapa yang boleh lari dari hutang, larilah. Siapa yang ada jalan untuk keluar daripada hutang, keluarlah. Kerana itulah sebenarnya yang lebih baik. Mandangkan Nabi SAW bersumpah baginda ataupun juga baginda pada minggu yang lepas kita telah lihat doa Nabi SAW untuk berlindung daripada perkara dosa dan perkara yang berkaitan dengan hutang ini. Sebegitu juga kita telah menyebut mengenai hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad daripada Uqbah ibnu Amir al-Juhani, mana Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Nabi pesan sendiri kepada para sahabat, jangan kamu menakutkan diri kamu. Lalu bila ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah perkara yang kita ni menakutkan diri sendiri ni, perkara apa? Lalu Nabi menjawab, hutang. Jadi oleh kerana itulah, jangan bimbang dari takutkan diri kita ini dengan hutang. Kalau boleh lari, larilah daripada hutang. Kerana ia kata Sayyidina Umar, pada awalnya hutang ini menjadi masalah dalam kepala kita, menjadi beban, menyebabkan kita ni mikir semua, dan akhirnya ia boleh menyebabkan peperangan ataupun juga pembunuhan, perkelahian. Itulah bahayanya hutang ini. Dari awal lagi itu tak molek dah. Dari hutang dari awal lagi ni serabut kepala dah. Apatah lagi di hujungnya berakhir dia kalau main tak bayar, main lari semua, main tukar semua nombor telefon, main pindah rumah tu, pindah rumah lain pula, akhirnya pakai abunuh. Ini yang kita kata bahayanya hutang. Bermula dengan sakit kepala, berakhir dengan putus kepala dia panggil. Inilah benda yang nak kena jaga molek kita. Kalaulah kita boleh lari dari hutang ini, larilah. Itulah sebenarnya yang kita nak sampaikan pada kuliah minggu lepas ini. Lalu pada malam ini yang kita nak bicarakan mengenai sebab-sebab yang patut dia pertimbangkan sebelum nak berhutang. Jangan kita ni tak ada langsung buat perkiraan sebab apa nak hutang. Jadi ini yang sepatutnya dibuat perkiraan. Dan hari ini pun ada agensi tertentu yang memberi nasihat tentang pengurusan keuangan. Kita boleh pergi tanya, belum nak buat hutang, dia boleh beritahu sama ada kita ni orang yang patut berhutang ataupun tidak. Jadi sebelum berhutang ini, alangkah baiknya bagi kita ini melihat dulu sebab-sebab yang mana dijelaskan oleh Nabi SAW.
Biarlah Nabi membuat keputusan dalam masalah ini. Apa dia, sebab yang mana syarak kita ataupun juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita buat hutang kalau jadi sebab itu. Jadi setengah-setengah kita pada hari ini buat hutang tanpa mengira sebab. Hutang sana sini tanpa melihat risiko. Setengahnya hutang orang panggil gila babi. Ya, asal wasa nak hutang-hutang. Tak ada ambil kira langsung risiko dan sebab-sebab yang munasabah tadi. Setengahnya nak beraya hutang. Ya. Mari musim raya kau berhutang lah. Macam-macam lah dalam perkara yang dia fikir dalam kepala dia tu. Bukan nak hias rumah saja. Makan minum pula. Tu dak masuk lagi pitih budak-budak pula. Oh mari. Ini kakak yang kata mari je raya berhutang. Situ juga setengahnya lagi mari musim masuk sekolah berhutang. Musim nak sekolah, budak-budak nak sekolah. Kalau sekolah rendah tak apalah. Kalau sekolah libatkan pada peringkat yang tinggi. Diploma, ijazah setengahnya. Dan lepasan daripada ijazah. Yang ni pun mereka kadang-kadang berhutang untuk nak memastikan sesuatu yang kadang-kadang kita kata benda yang terlalu kejor sangat kepada CJ dan pengiktirafan ini. Sebegitu juga setengah daripadanya kalau anak nak nikah berhutang lalu dah. Asal nak nikah ya berhutang lalu dah. Persiapan yang kita kira dia 5 bintang. Persiapan 5 bintang. Akhir dak raya hutang orang jadi bintang 3. Jadi kami ni lari situ lari sini. Tak tahu. Nak kesang, nak detect pun tak tahu. Ini yang kita kata bahawa bila nak nikah anak 5 bintang. Bila nak bayar hutang orang bintang 3. Jadi sembunyi situ, sembunyi sini, cari tak jumpa. Orang simbah cak dak adim dia. Itu nak khabar bagaimana bila nak nikah kok berhutang lah. Ini ada juga ni pesan gini pun ada juga tuan-tuan. Setengah yang lain lagi yang sudah ada alatan-alatan tertentu seperti kereta untuk buat pergi kerja boleh dah. Tapi nak suruh lawa lagi. Ezu nak tukar jenis bahasa skapung dengar. Model ring pula. Boleh ring dak ayah pakai cermin dah. Tengok di ring tu nampak muka dia. Nak betul rambut sekbeng dia pada di ring kereta boleh nak cari. Jenis bahasa kita kata barang yang tidak sama. Dia orang lain ada, tu dak kelah. Hidup mesti ada kelah. Tu moto dia. Slogan dia. Hidup mesti ada kelah. Orang lain jenis bahasa dak kelah. Isak pula rokok great je. Dak isak rokok mahal orang panggil. Ni juga termasuk. Angin dak gaya hidup. Rokok aja wapus kotak. Dak main jenis bahasa rokok daun apa orang lain tu. Ini nak kau boleh tengok gaya hidup. Kasut pula. Setara mana kasut. Mengalah kat jutawan pun tak boleh nak lawang dia. Ini contoh kita berhutang kerana peralatan tak kiralah kenderaan, kain baju atau juga setengahnya berhutang untuk nak baiki body dia pun berhutang juga. Ada setengahnya nak buat pembedahan muka bro. 5 kali, 6 kali, setengah main belah-belah kali. Muka hak asal rada kenal. Ada muka hak lain pula. Hak tu buat hutang. Ya ada setengahnya rela berhutang untuk nak jadi lawa lah tu. Tak padang dengan muka hak ada. Tidak merasa reda dengan pemberian Allah. Tak ada yang uduh ni reda, tak ada. Babi seekor je hak reda. Muka huduh pun tak ada pergi baiki muka dia babi ni. Kerana reda dia dengan muka dia. Kita ni dok bila nampak kurang sikit, warna dak apa cerah sikit, sudah lalu dah. Ini
yang kita kata sanggup berhutang untuk baiki body tadi. Ada juga setengahnya yang kita kata berhutang dia untuk melancung. Ada buat hutang nak pergi melancung, nak pergi tengok negara orang, nak pergi newa bersia-sia tengok apa benda negara orang, nak berhutang di bank dan lain-lain setengahnya. Dalam keadaan hari ini yang kita kata kemudahan kredit pun diberi oleh pihak institusi keuangan untuk kemudahan tadi, sehinggalah kita kata ramah yang mana setiap tahun berhutang pitih, tak kira lah dengan siapa, dengan bank ke, kerana nak pergi melacung ke tempat-tempat tertentu lah. Itu tak termasuk lagi kita kata setengah-setengahnya berhutang dia adalah kerana kita kata hanya sekadar nak hidup mewah. Itu pun banyak di kalangan kita ni. Ambil TV hutang, ambil pulak tisjuk hutang, ambil pulak sopa hutang. Akhirnya pas raya pakak mari aku ambil semula ni. Pada raya ini pun contoh berhutang saja-saja nak memewahkan diri kita. Lalu malam ni kita nak tengok apa dia panduan yang diberikan oleh Nabi SAW bagi orang yang nak berhutang ini. Jadi bila kita cek tuan-tuan kepada nas-nas yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita SAW, dapatlah kita simpulkan bahawa berhutang ini dibenarkan dia dengan sebab yang munasabah. Lalu disebutkan bahawa terdapat 3 sebab. Terdapat 3 sebab yang dikira munasabah kalau orang nak berhutang pun munasabah. Pertama sekali ialah ada sebab yang logik. Biarlah ada sebab yang logik dan sebab yang tidak berlanggar dengan syariat Islam kita ini. Ini yang pertama sekali yang kita nak cakap malam ni, iaitu berhutang biarlah ada sebab yang logik. Dan juga janganlah sebab tadi bercanggah dengan agama kita. Itu kalaulah berhutang nak judi apa, itu bercanggah. Berhutang kerana nak judi. Hutang kalau hutang kerana dalam kepala ni ada seorang tak putus dalam kepala ni akan menang satu masa nanti, akan untung. Ini mainan syaitan ni yang mana disebutkan bahawa arak dan judi ni boleh menyebabkan perkelahian, kerana dia sentiasa tak putus dalam kepala ingatan kepada berjudi tadi suatu masa akan untunglah ya. Dak akak pulih dan juga bandar orang pergi tutup premi, nya buka pula. Potong dah elektrik air pun boleh hidup lagi. Tak ada apa. Pada tu buka pula. Itulah yang banyak berlaku dalam kita baca surat khabar. Kita tengok TV banyak yang disita, tak ada benda. Jadi terlalu banyak apa kita kata tempat-tempat yang menawarkan perjudian ini, yang kebanyakannya bila judi terlibat dengan hutang. Biasanya begitulah, judi dengan hutang ni ia tak lagi akhir kelahi bunuh kerana melibatkan kepada pembayaran hutang tadi. Sebab yang kedua yang mana syariat kita membenarkan hutang ini ialah adanya niat untuk bayar. Tu kalaulah orang dari awal lagi tak ada niat dah nak bayar, waktu dikira dosa hutang. Dia nak kenanyak barang saing dia, dia nak monah pitih kawan dia, dia nak hanguhkan harta orang lain, dia pun membuat akalan hutang ni lalu tak bayar. Ini banyak ni. Dia tahu dah tak mampu. Dia tahu dah tak boleh nak bayar. Walaupun seminggu 12 riyal je. Seminggu 12 riyal, seminggu 15 riyal. Ambil TV seminggu 12 riyal dah. Dah sebulan berapa dah? 12 riyal. Makna kat 50 dah bulan. Dia tahu dah tak mampu, tapi kis raya punya pasal nak TV hok besar. TV hok dinding hok besar tu, plasma apa benda. TV tu kalau kereta api lalu ada nyakit jantung tumbang situ lalu. Moga gambar kereta api super gambar hok betul sungguh dah. TV besar.
Apa kereta api duk lalu, mu duk tengok nyakit jantung ada. Akhir tumbang situ. Nak kabur besarnya TV tu, siapa nampak kereta api super kok betul suku. Tak. Inilah yang kita kata dia tahu tak mampu. Dalam hati dia tak ada niat pun nak bayar. Dalam hati nak joli nak joli bukannya apa? Nak joli. Itu. Ambil petis juk. Ambil apa? Kredit ada TV. Ambil kredit sofa. Yang penting raya barang baru. Raya barang baru tu saja hak dia nak. Minta atar pula atar pagi raya. Jangan atar malam raya, jangan atar belum raya. Kerana anak ramai jadi dawah-dawah. Jadi barang pun tak nampak baru. Dia atar pagi dengan plastik supaya bau. Hak baru tu dia kata. Pas pada tu nak ambil-ambil. Inilah kita kata dari awal niat tak ada dah. Ni hak nombor 2 kita kata dilarang seseorang membuat hutang kalau dari awal lagi tak ada niat nak bayar. Nombor 3 yang kita akan tengok juga nanti ialah sebab berhutang ini ialah kemampuan bayar. Itu yang nak kena timbang dalam berhutang. Kita akan tengok nanti bagaimana orang yang ada kemampuan itulah orang yang mana dibenarkan berhutang ni dalam syarak kita ini. Jadi yang pertama pada malam ini tuan-tuan, sebab kita berhutang ini ialah biar ada sebab yang logik. Biarlah kita berhutang ni ada sebab yang logik. Ni nak kena pasok dalam kepala kita malam ni, berhutang biar ada sebab yang logik. Dan sebab itu pula jangan melanggar syariat Islam kita. Itu sebab yang pertama malam ni berhutang ialah sebab yang logik dan sebab yang disyariatkan tidak berlanggar dia dengan agama kita. Jadi apabila nak berhutang ini pastikan ada sebab yang munasabah. Ada alasan yang munasabah yang mana disyariatkan kita berhutang tadi, biarlah dari awal lagi kita ikut agama. Setara tu agama kita setara tu. Dia bukan hanya setuh wuduk mayabang masuk tandas apa. Dia bincang juga mu nak berhutang pun dia masuk capur juga. Dia tunjuk jalan pada kita bagaimana nak hidup, nak berhutang, ada hukum hakam dia. Inilah lengkapnya agama kita. Jadi kalau pergi ke agama lain ni tak ada. Pergi cari dalam kitab Taurat Yahudi pun tak ada. Pergi cari dalam kitab Injil pun tak ada benda ni. Dia tak ada melibatkan hal-hal tentang muamalah ni, dia tak bincang dalam kitab-kitab orang lain. Apatah lagi hak tak ada kitab tu, hak tu pohon gelak gambar lagi. Jadi hak kita ni alhamdulillah dalam Quran pun ada cerita bab hutang. Dalam sirah hadis Nabi pun Nabi khabar kita macam mana hutang yang sebenar. Inilah panduan kita duduk dengan agama Allah ni, sentiasa cerah sokmo kita ni ada sokmo panduan dalam Islam kita ni yang mana kita lengkap dalam hal ini. Lalu Nabi dalam bab sebab berhutang pun dia khabar juga kita. Tengok setara tu ada hak otak mu boleh mikir diri, jangan cari berhutang hok dak patutnya boleh mikir dah, tapi dak. Nabi memberi panduan pada kita bahawa berhutang guana sebenarnya yang diizinkan oleh syarak ini. Jadi sebab apa kita kena mikir sebab sebelum nak hutang? Sebab apa? Kita buat satu soalan, tanda soal malam ni, mikir dalam kepala dah apa? Ikut akulah. Hak nak berhutangnya aku, hak nak bayarnya aku. Mikir sebab apa benda? Tak. Itu makna setengah orang dia kata, tak payah mikir sebab aku ni bebas, dia kata nak hutang tak berhutang. Bayar kena ke aku, kamu tukar bayar. Jadi aku nak tahu sebab apa cara benda. Jangan mikir begitu. Agama kata bagi orang yang berhutang dia tak ada sebab yang betul, dia menanti di sana. Nanti kita akan tengok bagaimana orang begini di hari akhirat tidak dibantu oleh Allah Ta'ala. Tu jangan ingat atas tanah ni habis gitu, ikut area aku lah, biar pape asal bergaya dah. Ikut aku lah, nak hutang tak berhutang, mu cara benda. Jangan ada cara hau lah. Cara hamu sudah.
Ikut akulah, ada sebab tak ada sebab, pitih aku kan. Jawapannya muncakak gitu atas dunia boleh lah. Kapung akhirat Tuhan tak tolong kamu. Kerana ada temu duga. Kerana ada sesi soal jawab di akhirat, Tuhan tanya sebab benda membuat tak ada. Itu jadi masalah malam ni yang kita bawa tajuk ni. Kalau tak kita tak bawa tajuk ni, habis atas tanah ni ikut mu lah. Mu bayar, mu hutang, mu kena bayar. Ni tak, dia kait dengan Tuhan puluk. Dah habis sini. Rupanya berhutang ni dah habis sini. Nyeret kih ni, dia buka pakai ni di kapung akhirat. Ada satu sesi soal jawab. Di mana Allah akan menyoal kepada orang berhutang ni. Dia nak tahu kih dia berhutang. Kalau berhutang, kih betul-betul sungguh, dia tolong. Menjaga baik tu. Betul tu kita nak bantuan pertolongan Allah. Kapung akhirat tu. Jadi kalau lah berhutang yang mana tak ada sebab yang kuat, tak ada sebab yang logik, gini Tuhan mapuh mu halak mu lah. Tak ada cara dak wi tolong sikit. Yang mu kata dulu ya pape biar asal bergaya, bergaya lah, mu nak bergaya pun dak. Kata kali ni tak ada dah, bantuan tak ada sama sekali. Nak kawal bahayanya kalau kita berhutang tak kena saluran yang betul. Jadi hal ini tuan-tuan riwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu hadis daripada sahabat Nabi Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Iaitu daripada Abdurrahman ibn Abi Bakar. Anak Abu Bakar lah ni, Abdurrahman bin Abi Bakar. Arab Abi Bakar, baris mati Bakar. Boleh kita bakar. Tak, boleh kita payah nak sebut Bakar, payah. Dia baris mudah, bakar. Senang lalu dah. Ini nama bakar. Sama dengan kuih bakar tu dengan nama bakar tu. Jadi daripada Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pernah cakap, Nabi pernah bersabda, Nabi kata, yad'ullahu bi sahibid dain yaumal qiyamah hatta yuqafa baina yadayhi. Inilah masalah malam ni kena mikir belaka kita ni. Iaitu dipanggil orang yang berhutang. Orang berhutang bukan tuan hak hutang tu. Orang hak berhutang ni berhutang. Dipanggil siapa panggil? Allah. Allah panggil. Dia bukan sembarangan. Allah panggil ni. Kita harus sajalah di hari akhirat nak lari mana? Kapung akhirat mu nak lari mana? Mengingat kapung akhirat boleh nusuk dalam hutang cari gitu. Barang tak nak lari kapung akhirat. Boh lalu apa masuk kampung akhirat pakai tak boleh lari dah. Malaikat roblok saja. Mu nak lari ke mana? Penuh malaikat. Yang seret mainan biasa. Nak kata di kampung akhirat ni. Jadi balik kampung akhirat bubuh rapal dia tak boleh lari hak tu. Nak kabur hak tu. Tak boleh nak lari daripada Allah Taala. Lalu dipanggil oleh Allah. Orang yang berhutang ni di hari kiamat dia panggil. Rupanya berhutang atas dunia, kiamat pun dah habis lagi. Ya. Rupanya bertaut lagi. Tak butuh. Hak kita berhutang atas dunia kita ingat tutup pahai dah. Rupanya buka semula di hari kiamat. Iaitu dipanggil orang yang berhutang itu oleh Allah pada hari kiamat. Sehinggalah ia diletakkan, dibubuh dia, didirikan dia di hadapan Allah Ta'ala. Nak lari mana dah? Makna bawa dia di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Ni pada masa ni tahu saja seorang diri. Tak ada bantuan peguam apa, tak ada dah masa ni. Seorang diri duduk depan Allah Ta'ala. Soal jawab seorang. Di hari kiamat berada di hadapan Allah Ta'ala. Fayuqal, lalu dikatakan pada dia,
Dia kata pada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam. Manusia. Mung anak Adam. Dia kata, fima akhadta hadzal daim. Tujuan dia kau mau berhutang. Soalan tu. Mula-mula yang tanya ke dia, soalan tu ingatkan, tanya IC nombor berapa. Boleh cek juga, blacklist ke tak. Mula-mula kali tanya, mau berhutang kim dia. Dah. Kita buat senang learning. Nak TV, pergi ambil TV. Nak mesin basuh, pergi ambil mesin basuh. Lambat dengar orang we kredit. No. Jadi soalan ni lah yang ditanya kepada orang yang berhutang tadi, fima akhadta hadzal dain. Tujuan apa benda mau ambil hutang ni cekap. Hutang kim dia. Mau hutang tu sebab dia. Tu soalan tu. Itu kita kata nak berhutang kena tahu sebab. Kerana soalan ni akan ditanya di hari kiamat. Kenapa mau berhutang? Kim dia mau hutang. Sebab dia mau hutang. Alasan dia apa? Mau berhutang. Akan ditanya. Nak kawal. Di sana dia nak alasan. Dia nak alasan. Why lah. Why. Why lah maknanya. Soalan tu ditanya why. Mana soalan payah lah ke tu. Soalan payah tu nak kata. Cuba mukabur. Apa benda? Sebab mau hutang tu. Lalu wafima. Daya'ta huquqana. Tujuan dia mempunuh harta orang, hak orang. Untuk benda apa? Yang mau rela siapa ambil hak orang tu, nak punuh orang, hak kurang, hak orang, hak binasa hak orang. Buat apa? Benda besar sangat kismu siapa mau sanggup pergi ambil hak orang tu. Yang mau sanggup untuk punuh hak orang. Dak mayo hak orang. Atau juga orang nak pakai terpaksa we kemung dulu. Maknanya dia tanya sini tujuan benda. Mau ambil risiko untuk nak sia-siakan, binasakan harta orang lain. Tujuan apa benda? Cuma kabur dia kata tak. Kemudian lagi fayaqul. Lalu ia jawab. Jawab dia. Orang tanya jawab lalu. Kalau kita alasan sedak jawab kita. Dan kalau alasan main tak ada sebab, mu nak jawab benda apa masa tu? Nak jawab benda apa masa tu? Jadi kalaulah kita berhutang betul sungguh, orang betul benda sungguh, tak ada langgar syariat, memang sebab tu, sebab yang munasabah, sedak jawab lah kita orang tanya. Tak? Moga kita siap cukup lekat. Tak? Kakak cukup lekat. Ada benda, JPJ tanya lesen. Lesen. Rotek dia tak? Tengok rotek. Tak? Mana? Sedak jawab lah. Moga barang sedak kita. Tu nak penting, nak berhutang. Biar ada alasan nak jawab tu biar sedak. Kapung akhirat bila-bila. Lalu dia jawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jawab dia, moga ya ada alasan sedak. Sebab tu sedak cakap ni. Tak alasan cakap kerana dia, alasan dia sedak. Kalau tak ada alasan ni gagak dah ni. Dah. Penda duk main gitu, penda duk main. Tanya duk main penda 3-4 kali dah. Penda. Dah, tu alasan tak ada tu. Kalau main duk ulang-ulang 2-3 kali. Dah. Pas penda napa? Dah, tu macam-macam ni. Dia tanya ke dia tu alasan tak ada kalau jenis jawab gitu deh. Ni dak. Dia jawab lah, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, innaka ta'lamu anni akhadtu. Mu tahu dah Tuhan. Mu tahu dah sebab benda aku ambil. Mu tahu sebab apa aku ambil itu, aku berhutang tu, ambil harta orang tu. Walau tuan dia nak pakai pun aku berhutang ke aku dulu tu. Mu tahu dah Tuhan, dia kata. Falam akul walam ashrab walam albis walam udayy. Pak benda dia jawab. Mu tahu dah Tuhan bahawa aku berhutang ni bukan wak makan. Bukan wak makan. Setengah orang berhutang wak nikah. Kobar 2 ekor. Dak ada lagi pula ayam pula. Dak ada ayam pula, ikan air. Dak makan lagi. Ada kok. Wah, susah juga dak makan daging. Ada je ni dak makan daging. Ikan air. Telur masing pula. Telur masing. Ikan masing pula. Ikan kering. Ikan kering sayur labu.
Ya, kata gitu kaedah yang narak lalu. Yang narak lalu. Jadi butang untuk buat makan. Butang buat makan dia, makan dengan grain makna tepoh orang mari atur. Ngatur baju sejerah putih belaka baju. Baju putih luar hitam. Ngatur masing-masing ada tuala atas bahu. Bawa gitu sama atas talang. Tengok, bawa lagi. Tu saja dia berapa dah. Perkhidmatan budak-budak tu berapa dah. Anak kau nak suruh napok. Grand, napok besar. Anak pertama anak hak sulung komang lah. Anak sulung buat supaya majlis tahlil je napok dak. Ni nak nikah kan ni. Ni macam-macam cakap pang sama dia. Allah baik dah ayah beranak. Ni ada ni hak cakap gini sama-sama dia. Allah anak sulung pun tak boleh buat gereng sikit. Tak. Baik dah ayah beranak. Mai ke. Buatlah besar-besar kan ni anak hak mula-mula. Orang nak kenal rumah ni, orang nak mari jauh ni nak ambil natu. Ya, buat cara besar-besar kan. Pada ni cari hak lain pula. Tak. Maknanya perhabis dulu mikir ke dia. Kadang-kadang dia marah mikir. Tak dia mikirlah benda apa nak jadi tu. Belanja dulu ada kok. Otak syaitan ni banyak. Dia mari duk kacau ke tuan rumah tu. Tak dia mikir nak jadi benda pas pada ni. Dia marah pula. Tuan rumah nak mikir nak bayar mana. Pas pada ni. Tu. Jadi cakap pang beginilah. Yang mana kita kata kena ingat molek. Setiap orang yang berhutang akan disoal. Jadi orang ni orang molek. Dalam hadis kita ni dia kata mu tahu Tuhan hamba berhutang bukan buat makan. Bukan hamba buat makan berhutang ni. Kemudian pula hamba bukan buat minum. Bukan buat minum. Setengah orang minuman saja orang kita tengok. Dalam nikah kahwin ni 7-8 balang. 7-8 balang. Warna pelik belaka. Ada hak biru, ada hak hijau, ada hak kuning, ada hak merah. Ada hak merah bata, ada hak jenis masa koko Milo tu. Tengok. Jenis minum tu sendiri beza dah. Tengok. Hak hijau tu ada hak hijau tua sikit, ada hak hijau muda. Tengok. Macam-macam jenis bahasan minuman tadi. Nyereka ke dia tadi. Tengok boboh kok. Nak minum tak tahu hak mana tu. Dah banyak dah. Ingat macam-macam lah kita kata ni pun samalah. Pada pasal Ramadan. Pasal Ramadan mu tak tengok puluh balang. Kadang-kadang warna pelik-pelik. Nyebuh kakak dia tau. Jadi warna pelik-pelik gitu. Ni minum paruk dah. Ya, tu tak masuk lagi. Minuman keras polo. Sebotol apa. Ya, nak rai saing-saing hak jenis bahasa dak Islam dak apa cari puak dia. Dak ada awak tu minum air tuak nipah. Tu supaya minum air kecil tak ada benda dia kata. Dak rasa mabuk sikit. Cari kakak-kakak hak pelik. Dak minum tetamunya pasal dak kira haram dak kira dak. Yang pentingnya nak suruh gembira tadi. Tu bak minum. Ada orang ni kata hamba berhutang bukan kes minum tuan-tuan. Dan juga hamba berhutang katanya wahai Tuhan, hamba berhutang bukan wak pakar. Bukan wak pakar ya, wak pakar bukan wak pakar. Bukan kerana nak suruh lawak. Cari hak beratus-ratus. Ana piyah saja tu kadang-kadang main ratus. Tu dak turun lagi ke bawah tu. Mainan hak kecil-kecil apa panggil. Jang tangan saja. Boleh 10,000 jang tangan. 10,000 jang tangan. Setengah-setengah jang lah. Rolex dak apa mu dengar nama je. Dak tengok pun dak kenal. Mu kata jang lebih kurang aku tengok. Nama je hak kita beza Rolex dak. Hak lain tengok super golek gitu tak ada. Beza Rolex dengan golek tak ada beza deh. Nak kata kita orang tak ada cita rasa mana tak tahu. Harga mahal. Dia kata ini orang yang mana berhutang untuk pakar. Untuk pakar dia nak suruh nampak. Dia tu beza dari orang yang kemah dia ni. Orang yang ada style.
Style ni ada kelah lah. Orang gini rela berbelanja. Rela berbelanja dia. Walau banyak mana untuk gaun pengantin saja berapa ribu setengah. Orang tengok, orang tak ada tajaan, orang tak ada tajaan, gaun tu saja berapa? Ekor gaun saja lebih pada pelepohnya. 6 orang budak duk bawa ni. Oh gitu bawa ekor. Mu tahu ekor? Ekor gaun hok belakang tu. Oh tu 6 orang bawa dak adim tu. Panjang tak panjang ekor gaun. Ya. Kata ini kakak yang kita kata kena soal ni. Kena soal benda ni. Mau berhutang untuk apa? Dia kata hamba berhutang bukan buat cari kain baju. Dan hamba berhutang bukan nak penuh hati orang. Kerana setengah-setengahnya berhutang hanya sekadar nak berhibur gitu ya. Penuh pitih orang panggil. Berhutang untuk hiburan. Tak kira lah. Bunyi kata artis mana nak buat konsert. Mari daripada Amerika. Mari pula bukan mari sini, mari Hong Kong. Panggil peminat setia mati dan hidup. Panggil mahyaya wa mamati dipanggil. Dia mati dan hidup kerana artis lain pergi ke Hong Kong ni pergi. Sekali kerana nak bersama. Boleh bolak dapat autograf. Tu kira Pak malam dah hidup. Orang tengok autograf hari ni setengah orang. Dia kata berhutang kerana nak penuh harta orang. Untuk kegunaan yang bukan wak makan, wak minum, wak pakai kain baju. Tapi memang kegunaan dia adalah untuk nak membinasakan harta orang ni. Jadi dia ni khabar terus terang kepada Allah. Memang tahu Tuhan, aku berhutang bukan wak makan. Aku berhutang bukan wak minum. Aku berhutang wak kain baju dok. Aku berhutang bukan nak wak penuh harta orang. Walakin ata ala yadi. Tetapi aku diuji. Tapi aku terkena imma harak wa imma sarak wa imma wadi'ah. Iaitu sama ada hari itu berhutang kerana kebakaran. Kerana ditimpa musibah kebakaran. Jadi bila bakar habis. Jadi nak kena berhutang lah. Dia tak ada insurans dulu. Learning dah untung sikit bakar lalu. Boleh insurans pergi buat kat lain pula. Ni mainan hari ni. Kata, golongan nega dak apa gagah mana, bakar lalu. Bakar, kemudian boleh insurans. Insurans pas boleh pergi buat kat lain pula. Kat lain dak untung pula, bakar pula. Kerja dia bakar semua, anak-anak bakar. Jadi, bahasa gitu, dak untung bakar. Jadi nak kabarnya dia kata, di hadapan Allah dia berhutang ini bukan kerana sebab tadi. Kerana ditimpa dia pertama kebakaran. Sebab itu dia berhutang. Kemudian lagi dia kata wa imma sarok. Dan juga dia berhutang dia kata kerana dicurian dia. Maknanya bila ada berlaku kecurian menyebabkan hilang modal habislah. Lepas tu dia berhutang dia kata. Jadi orang yang dicuri ni memang nak buat modal baru mula payah. Zaman dulu memang dah orang nega bawa uta apa mudah terdedah kepada kecurian ni. Peropok apa. Kemudian wa imma wadi'ah. Dan juga aku berhutang atas sebab kerana kerugian dalam nega. Rugi jadi nak topak balik modal tadi tak boleh dengan cara lain kena berhutang. Itu 3 sebab yang diberi alasan dalam hadis ini yang mana daripada sinilah kita kena kembangkan mengikut kepada 3 sebab hadis. Pertama bencana. Kalau mau kena bencana gilah nak berhutang tak apa. Tu dah nak pergi berhutang, tok wakil mari wi dulu. Kena bencana, dak pergi berhutang, atak mari lalu. Kabak naik boh. Kat kita ni prihatin kat kita ni. Kat kita ni prihatin kita. Atak kena ribut, terbang dak tahu tah mana. Esok mari atak lalu. Dak lok lama, dak bahan ke hujan ni, mau tidur pun selamat. Nak khabar cepatnya kat kita ni ya mari derah ini zaman kita ni alhamdulillah lah. Zaman kita kata tok wakil ni memang bab batuan ni prihatin dia. Maknanya dengan banyak ribut tu tanya lalu dah. Lek mana kau cabut. Tengok ribut tu tanya lalu dah. Nak kata setara tu tok wakil lah ni maknanya lebih nampak ribut kuat tanya lalu orang dia. Mana? Lek modema mana? Ada tak? Tak ada.
Tak ada kita nak kata, nak kata macam-macam lah. Kita kata hari ni kalau tengok kepada bencana, memang dia tak ada masalah. Tu mana kematian. Marilah lu. Tu akhir marilah lu atau orang dia kalau ada kematian. Kalau lah lagi apa lagi? Berlaku keadaan yang lain runtuh situ sini. Mari tengok. Mana ada batuan, batuan. Jadi kalau lah dulu memang berhutang. Jadi berhutang kerana bencana ni diberikan di sini kebakaran sebagai satu alasan untuk berhutang. Molek lah. Kalau ada orang yang mana dia berhutang kerana sebab tadi, maka alhamdulillah. Sebab yang kedua disebutkan juga kerana kecurian, dan sebab yang ketiga kerana kerugian. Itu sebab-sebab yang berlainan. Lalu di akhirnya Allah Azza wa Jalla berkata, sedekah abdi, mu cakap betul, mu tak lebong, mu memang cakap molek, mu cakap betul, mu tak tipu. Ana ahaqqu man qada anhu al-yaum, akulah yang paling berhak bayar untukmu. Nak khabar bantuan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita berhutang betul sungguh, Tuhan akan bantu di hari kiamat. Fayad'ullah bisyai fayad'uhu fi kiffati mizanih. Lalu Allah pun minta bawa sesuatu, diletakkan ia dalam dacing dia, dalam daun dacing dia, dalam daun dacing dia timbangan dia tadi, fa turajjihu hasanatuhu ala sayyiati. Lalu hak baik jadi berat, hak buruk jadi ringan, dengan sebab bantuan daripada Allah tadi. Fayadkhulul jannah bi fadli rahmatih, lalu masuklah dia ke syurga dengan kelebihan rahmat Allah Taala. Dia kalau ikut tadi sengit dah dacing dia. Sengit dah kalau tak ada bantuan Tuhan tadi dah. Tu memang dah jadi berat hak jahat. Tapi dengan bantuan Allah jadi berat hak molek. Inilah yang kita nak bila berhutang, biar kita betul sungguh ada sebab yang munasabah. Pada dah situ malam ni, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.